السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pengurusi majlis yang dihormati, yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Hamzah selaku penceramah kita yang pertama, dan juga yang berbahagia Alhamdulillah saf-saf pimpinan PAS di semua peringkat negeri, kawasan dan juga cawangan, Dewan-Dewan Pemuda, Dewan-Dewan Muslimat, tuan-tuan dan puan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seperti biasa, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah atas kesempatan dan peluang yang sekali lagi dipertemukan kita beramai-ramai di padang terbuka ini. Walaupun dalam keadaan yang agak cerahnya sama-sama, tak berapa terang sangat. Ada juga ketika tak berapa terang sangat ni beruntung juga. Samar-samar ni ataupun dalam keadaan yang tak berapa cerah ni memudahkan juga perhimpunan ini diadakan. Lebih-lebih lagi lah dari segi suasana yang baru. Suasana yang baru selesai Karnival 6 Jahanam. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan terima kasih banyak kepada pihak penganjur, terutama sekali bagi pihak Parti Islam Malaysia PAS kawasan Kuala Nerus yang memberi kesempatan dan peluang kepada saya untuk mengambil sedikit peluang untuk bersama-sama dengan saf-saf pimpinan PAS di kawasan Kuala Nerus ini, untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ingin saya bersama-sama dengan tuan-tuan puan malam ini merujuk kepada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza fasada nisa'ukum wa tagha shubbanukum wa taraktumul jihad? Aw kana ya Rasulullah, وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيتم المنكر معروفا أو المعروف منكرا، إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم بالمعروف." أو كما قال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat,
Kaifa antum idza fasada nisa'ukum wa tagha syubbanukum. Bagaimana akan jadi ke atas kamu apabila wanita-wanita kamu rosak, punah. Wa tagha syubbanukum, yang muda di kalangan kamu jadi liar dan jahat. Wa taraktumul jihad, apa akan berlaku, apa akan jadi kepada kamu kalau kamu tinggalkan jihad? Awakana ya Rasulullah, wa ma asyadu min dzalika ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah yang macam ini boleh berlaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wanita-wanita kami musnah, rosak. Yang muda di kalangan kami menjadi liar dan jahat. Apakah itu akan berlaku? Wa ma asyadda min dzalika ya Rasulullah. Terus sahabat bertanya, apakah yang paling teruk lagi daripada ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu baginda menjawab, akan menjadi lebih teruk lagi, ialah idza taraktumul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kalau kamu tinggal peranan dan tugas serta tanggungjawab amar ma'ruf nahy munkar. Idza ra'aitumul munkara ma'rufa awil ma'ruf munkara, dan yang keduanya kamu akan jadi lebih teruk ialah apabila kamu melihat dan menilai kemungkaran itu ma'ruf dan ma'ruf itu munkar. Dan idza amartum bil munkar wa nahaitum bil ma'ruf, yang juga lagi teruk ialah apabila kamu menyuruh benda yang munkar dan kamu cegah benda yang ma'ruf. Para hadirin yang dirahmati Allah, daripada apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi suatu pengajaran kepada kita untuk kita membina suatu sikap, pegangan, cara berfikir, cara bertindak sebagai seorang mukmin muslim itu, supaya kita terelak daripada keadaan-keadaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda ini, sehingga memusnahkan langsung diri, kedudukan dan status sebagai seorang manusia, atau dalam bahasa lain ialah hilang kemanusiaannya. Yaitu di mana Rasulullah menjelaskan tadi, kalau kita lihat balik semula, keadaan wanita-wanita mereka rosak, musnah. Belia-belia mereka, orang-orang muda mereka menjadi makin jahat dan makin liar. Dan begitu juga mereka telah tidak lagi melakukan jihad. Para hadirin yang dirahmati Allah, jawapan kepada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemusnahan wanita, setidak-tidak kita dapat bayangkan. Kalau dah seorang jenis atau satu jenis manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu kepada segala jenis manusia dah rosak, musnah, maka kita boleh gambarkan apa yang akan jadi. Bukan sahaja kalau ibaratkan makanan itu tidak masak, tapi periuk yang memasak makanan pun kotor, musnah, punah, sudah tentu tak akan apa yang boleh dapat dinilai tentang makanan itu tadi. Sesedap-sedap makanan, tapi periuknya kotor, maka makanan itu akan terus dibuang. Ini kemudahan ataupun secara fahaman yang paling mudah. Begitu dah darjat wanita yang diberikan oleh Islam kepada umat manusia dalam taraf dan kedudukan yang begitu tinggi, yang perlu
Masing-masing bertanggungjawab untuk memelihara mereka, menjaga mereka, mengawal mereka supaya mereka menjadi orang yang dapat menjadi ibu kepada manusia. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut wa tawashubanukum, kepada siapa lagi kalau kita tidak harap kepada yang muda? Adat kata, lazim kata, yang tua akan pergi. Walaupun ajal tidak kira yang tua yang muda. Kalaupun masih tidak menemui ajal yang tua, tapi tenaga dia, kemampuan dia, kedudukan dia, pikiran dia, dan segala-galanya, seseorang manusia itu akan menuju kepada lemah. Yang kuat dah jadi tak kuat. Yang gagah tidak lagi gagah. Sebab dia makin menjangkau usia tua. Oleh itu, siapa yang akan warisi mereka? Siapa yang akan mengambil beban dan tanggungjawab untuk dipikul? Sama ada dalam konteks keluarga, dalam konteks masyarakat, kampung halaman, negeri dan negara, kalau tidak yang muda. Rasulullah mengajak kita berfikir, bagaimana akan jadi kepada kamu kalau yang muda dah lihat dan kalau yang muda dah jahat. Paling parah berlaku kepada umat ini, kata Rasulullah dalam maksud hadis itu tadi, ialah apabila masing-masing mengambil sikap untuk tinggalkan tanggungjawab dan peranan amar makruf nahi munkar. Tak ada selera dah untuk buat makruf. Tak ada selera dah untuk buat baik. Tak ada kecenderungan dah, tak ada ingat dah untuk nak buat baik. Dan juga tak ada ingat, tak ada kecenderungan lagi dah untuk nak cegah mungkar. Maka di ketika itu manusia telah tidak mengenali yang mana baik, yang mana buruk, yang mana halal, yang mana haram, yang mana elok, yang mana tak elok, yang mana benar dan yang mana salah. Kita sudah tahu, kalau sampai kepada peringkat manusia yang dikatakan manusia tadi, tak dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang halal, yang haram, yang elok, yang tak elok, apa lagi nilai antara manusia dengan haiwan? Kalau sampai kepada peringkat itu, bermakna dah sampailah kepada peringkat summa radadnahu asfala safili. Ayat yang keempat surah At-Tin. Kami akan rejam, jatuhkan, ranakkan manusia itu ke serendah-rendah darjat. Melebihi rendah daripada darjat haiwan. Darjat haiwan lebih tinggi. Darjat manusia yang dalam keadaan tadi akan jadi lebih rendah. Apabila kita sebut hadis macam ni, saya yakin di kepala kita semua yang ingin berfikir, hati-hati yang ulil albab akan dapat memikirkan keadaan persekitaran sekeliling hidup dia hari-hari. Sama ada dia nak nafikan ataupun tidak, maka dia boleh lihat dan boleh berfikir. Begitu juga kata Rasulullah, kalau sampai kepada peringkat iza ra'aitumul munkara ma'rufa awil ma'rufu munkara, akan lebih dahsyat teruk lagi berlaku kepada umat dia ini tadi, ialah apabila ra'aitumul munkara ma'rufa, kalau kamu dah letak dan kamu melihat, kamu menilai benar yang mungkar itu ma'ruf, benar yang ma'ruf dah jadi mungkar. Hak baik dikira tak baik, hak tak baik dikira baik. Dan yang ketiga, tuan-tuan, iza amartum bukan setakat nilai, tapi suruh pula. Amartum bil munkar wa nahaitum bil ma'ruf. Suruh pula buat munkar, tapi ma'ruf cegah tahan. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin muslim khususnya, boleh tidak kita pada malam ini, sama ada kita orang PAS atau orang ammah, sama ada kita pegawai kaki tangan kerajaan atau bukan pegawai kaki tangan kerajaan, sama ada yang sedang berkhidmat atau telah berpencen,
Sama ada kita jadi JKK ataupun KKJ. KKJ ni kecil-kecil jalan. Tapi sebagai mukmin Muslim, lupa sekejap hak lain. Lupa sekejap simbol parti-parti. Kita balik kepada kewarasan berfikir sebagai seorang Islam. Kalau benar-benar rukun iman kita ialah percaya, salah satunya ialah percaya kepada Rasul. Kalau kita percaya kepada Al-Quran, salah satu rukun iman. Al-Quran mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu itu hendaklah wajib kamu ambil, kata Allah. Apa yang Rasulullah tegah, hendaklah kamu tinggalkan. Di atas sikap ini, boleh tak kita lihat apa yang disabda oleh Rasulullah tadi? Bagaimana wanita kita sekarang? Bagaimana belia dan beliawanis kita sekarang? Wanita kita sekarang diperagalkan di hadapan ramai yang menjatuhkan darjat ibu. Wanita juga membela keruntuhan wanita. Jaslina Hashim dibela oleh juga menteri wanita. Yalah. Kalau itu pun benda terang-terang kita tak boleh nampak. Wallahu alam, apakah jenis manusianya kita ini? Apakah kita ada hati perut ke tidak? Yang kita akan lihat nanti kalau dalam persoalan akidah, syariah dan rohaniah. Ini dia. Wanita yang berkelulusan Al-Azhar, PhD juga bela dia. Sedangkan CD, kalau tuan-tuan dapat CD itu sendiri, tunjuk betul-betul bagaimana dia tengah minum arak. Yang dalam keadaan pakaian yang bukan sebagai orang Islam. Tapi ini dibela. Itu satu kes yang terdekat, yang baru, hak lama dulu, Ratu Cantik, lawan Mufti tumbang. Sampai bila? Sampai bila yang dikatakan umat Muhammad ini nak menyedari tentang apa yang telah dibuktikan oleh Allah? Keadaan bagaimana wanita-wanita yang seharusnya darjat cukup tinggi dalam nilai Islam, wanita sendiri dan kita sendiri mengkebawahkan mereka. Seolah-olah wanita menjadi alat tontonan, menjadi alat kepuasan dan sebagainya. Begitu juga beliau. Dalam Islam beliau cukup hebat. Mandat dan amanah serta tanggungjawab yang diberikan. Dengan sebab itu, maka kepada beliau lah aset utama, aset penting kepada baik buruknya kedudukan sesebuah masyarakat di hari-hari akan datang. Tapi bagaimana sebahagian atau sesetengah belia-belia kita, orang-orang muda kita. Kita kempen mereka, kita gerak mereka, kita bawa mereka, kita motivasikan mereka, kita galakkan mereka ke arah lupa tanggungjawab. Dan ini diberi tempat. Kalau saya sebut contoh terang-terang di Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, melalui Jabatan Agama dia, mengarahkan semua masjid-masjid di Perlis, turunkan semua ayat-ayat Quran yang digantung di masjid. Sehingga ayat yang ditulis, Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, itu saja i'tikaf di masjid ini pun diturunkan. Hujahnya ialah kata tak boleh, bid'ah. Lepas pada Jabatan Agama suruh turun ayat di keliling masjid, yang ditulis di keliling, digantung di keliling masjid, Nawaitul i'tikaf pun disuruh turun, maka Menteri Besar dia sambut besar-besaran, syuai heboh 2005. Ayat Quran di masjid, bid'ah, kenapa turun? Syuai heboh 2005.
Kalau yang ini juga tak boleh fikir, kita kena tanya diri kita, apa jenis manusianya aku? Tuan-tuan, saya tak nak sebutlah dengan Ustaz Bakar dengan Ustaz Hamzah. Ya. Ustaz Bakar Abdullah kita tadi dan Ustaz Hamzah kita dah sebut panjang lah dia. Beri ke dia lah buah dengan ni. Kalau saya ambil bahagian juga, kok tak sempat nak balik. Cukuplah dengan 6 jahanam, jangan dok jadi 10 jahanam. Itu saya kata tadi. Kita tak payahlah duduk dengan fanatik kepatian ni sampai kita tak pandai pilih yang mana baik buruk. Pati hanya wasilah. Pati ni ibarat kata serupa baju. Kalau kita ambil cara mudah. Nak sembahyang, pakailah baju sembahyang. Orang Islam, pakailah hak tutup aurat. Tapi jangan kira ke baju apa semua tak kira. Orang kata apa sampai terdedah aurat apa semua. Dia kira juga fanatik juga kepada baju dia, keluar dia. Cuba kita duduk dalam rasional. Dalam konteks ini tak bolehkah kita berfikir sebagai seorang Islam? Kalau orang-orang PAS, Parti Islam Malaysia, PAS ini jamaah PAS, mempertahankan, memperjuangkan kebenaran ini, apakah ini salah? Apakah dikatakan orang PAS sewil? Tok-tok guru PAS ni bengang? Orang-orang PAS adalah out of date, narrow-minded. Macam-macam digelar. Semata-matanya. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kita dimarah, dibenci, dikata macam-macam. Semata-mata kita nak ajak orang beriman. Apa itu iman? Kerja bawa orang kepada kebenaran, tolak kesesatan, itu kerja iman. Kerja mengajak orang menentang kemungkaran, mendukung ma'ruf, itu kerja iman. Apakah ini salah? Tuan-tuan boleh lihat dalam keadaan ini. Kemudian tuan-tuan kalau kita lihat, taraktum al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini. Tinggal amar ma'ruf nahi munkar. Kita tengok sekarang. Sekarang sebahagian kita diajak untuk lupa benda itu semua. Jangan duk sibuk share. Yang penting kita cari makan. Kamu duk bising-bisingkan tak naik gaji. Kamu sibuk-sibukkan tak dapat kontrak. Kita dibuat satu kedudukan, fobia, sehingga takut kepada kebenaran, berani dengan kemungkaran. Kalau puak-puak yang telah bebas saman oleh Jawi itu tadi berpesta di Genting Hairan dengan arak terbuka, apa yang umat Islam buat? Apakah pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin Islam Hadari Terengganu Bistari bersuara? Ke hak pemimpin-pemimpin Islam Hadari Terengganu Bistari ini dah lupa Islam habis? Ini persoalan. Kalau ya kamu mengatakan bahawa Islam Hadari adalah lebih baik daripada semua, sila tampil ke hadapan, tunjuk menentang kemungkaran, tegakkan ma'ruf. Tapi kenapa kemungkaran yang telah dihapus, dihentikan, kamu hidup balik semula? Rakyat Terengganu dah loya dan cemu dengan pesta pantai, kamu hidup balik pesta pantai. Apakah kamu hero Islam Hadari? Kamu mampu untuk berhadapan dengan Allah? Konon-kononnya ini satu approach, satu pendekatan. Pendekatan apakah itu yang boleh kamu kemukakan bahawa ini suatu kebenaran? Ini dia, tuan-tuan. Tak sedarkah kita bahawa kita juga ada anak? Tak sedarkah kita bahawa kita juga ada generasi? Kalau kita dapat kenal Islam dan beriman sekarang, apakah kita menjadi seorang yang baik dan bertanggungjawab kalau kita musnahkan iman dan Islam untuk generasi yang akan datang? Ini semua kita kena tanya pada diri kita. Kuasa tak lama. Apa hebat kita dengan orang-orang yang terdahulu dari kita berkuasa?
yang telah dikisahkan begitu detail dalam Al-Quran. Akhir sudah mereka kecundang. Puak-puak Jurhum yang merentah Makkah sebelum daripada Quraisy memerintah Makkah juga tumbang. Apa kurangnya puak-puak Jurhum, Bani Jurhum tu tadi merentah Makkah. Mereka layan jemaah haji. Mereka beri peruntukan lebih hebat kepada jemaah haji makan minum di zaman mereka. Tapi secara sulit mereka pindah agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mencemarkan kota suci Makkah. Puak-puak Bani Jurhum yang memberi layanan baik kepada jamaah haji inilah yang mula-mula mau bawa masuk berhala ke Masjidil Haram. Akhir sekali Bani Jurhum ini berzina di dalam Kaabah itu sendiri. Yang lelaki bernama Asaf, yang perempuan bernama Nailah. Akhir sekali Tuhan jadikan dua yang berzina di dalam Kaabah ini menjadi batu. Dan batu Asaf dipindahkan diletak di Bukit Safa. Batu Nailah ini dipindahkan diletak di Bukit Marwah. Itulah antara kenapa afdalnya kita bersaing untuk pijak batu asal Safa dan batu asal Marwah. Menunjukkan bahawa kita menentang maksiat. Jurhum buat. Bercakap Jurhum ni cukup cantik dari satu sudut. Tapi dia pindah agama Nabi Allah Ibrahim. Dan kita memang takut cantik Islam Hadari dengan tindak tanduk yang kita nampak. Memberi arti mereka pindah di celah lain. Saya berani kata kerana kenyataan Tok Guru Islam Hadari sendiri, iaitu penasihat Perdana Menteri, apabila ditanya, ini dalam majalah Dewan Masyarakat yang terbaru bulan ini, kalau tuan-tuan baca, Dewan Masyarakat di tangan saya, antara yang ditanya oleh wartawan, iaitu yang bernama Surya Janib, tanya dia, bagaimana persepsi dan penerimaan orang bukan Islam terhadap pelaksanaan Islam Hadari? Macam mana jawab Tan Sri Datuk Sri Dr. Hamid jawab, dia kata, hal ini tak ada bersangkutan dengan agama. Tadi kata Islam Hadari, kita agama kita nak hal. Dia kata hak ni tak sangkut dengan agama pula. Islam Hadari merupakan cara menguruskan kehidupan. Hak tu saja. Tuan-tuan, banyaklah lagi benda-benda dalam ni yang saya rasa kalau nak duk bahas pun, satu kerja lah dah. Banyak lagi kerja lain. Orang ni, orang tua-tua duk kata dah. Yalah, bukan saya nak guna bahasa kasar lah. Kalau orang tu silap, kita dia ikut silap dia. Sampai silap, sampai kita. Balik kepada ayat hadis tadi, tuan-tuan. Maka yang akhir sekali, dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan, iza amartum bil munkar wa nahaitum bil ma'ruf. Kalau kamu suruh buat munkar dan kamu cegah buat ma'ruf. Betul lah ma'ruf munkar ni luas. Tapi dalam Islam ni, apabila masalah ma'ruf munkar ni, kita menentang satu cukuplah. Tak menentang semua, menentang satu cukuplah. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji benar-benar akidah, ilmu kalam, usuluddin, dia bukan nanti tentang semua. Dia tak ada bahasa dalam Islam, dia kata kita bukan tak setuju semua. Hak ni kita pakai, hak ni tak. Tuhan pun jelas dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman setengah, tolak setengah? Ini semuanya. Maknanya Al-Quran diberi kepada kita bukan untuk kita pilih yang mana nak, yang mana kita tak nak. Sebab itu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Perkataan ati'u kepada Allah dan Ar-Rasul menunjukkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah mutlak.
Wa ulil amri minkum, Tuhan tak suruh wa ati'u ulil amri minkum. Sebab taat kepada ulil amri bukan satu ketaatan yang mutlak. Taat kalau dia betul, kalau dia salah jangan taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sekali-kali kamu ditegah untuk taat kepada manusia kalau dalam menderhakai Allah. Dalam menderhakakan Allah kita kena lawan, kita kena ingkar, kita kena tentang. Tapi kepada Allah dan Rasul, mutlak. Maksud mutlak ialah 100%, 100%. Tidak ada dakwa-dakwi, tidak ada pilihan. Nak ambil hak nombor 3 ke, nak ambil hak nombor 5 saja ke, nak ambil hak nombor 10 ke, hak lain. Tak ada. Dia mutlak. Absolutely. Ini tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat sekarang, umat Islam hari ini harus kita akui, mau tak mau, nak tak nak, dan tidak ada alasan dan hujah untuk menolak bahawa kita berhadapan dengan keadaan suatu cabaran yang begitu dahsyat, iaitu cabaran kejahilan dalam hubungan dengan akidah syariah dan rohaniah. Cabaran ini, hubungan kita dengan akidah, hubungan kita dengan syariah dan hubungan kita dengan rohaniah. Sebab itu tuan-tuan, kita akan terasa terlalu amat duka cita dan cukup terkilat apabila umat Islam dilabelkan kepada benda-benda yang negatif. Sesuatu yang negatif di dunia dilabelkan kepada umat Islam. Dalam 2, 3, 4, 5 hari yang lepas, akhbar mendedahkan bagaimana di pintu-pintu masuk Malaysia ke Thailand, ada di sempadan-sempadan Malaysia Thai, terpampang disinaraikan. Kalau Kelantan dengan di sempadan Kelantan, iaitu di rata panjang Sungai Golok. Di sempadan Hulu Perak, Pengkalan Hulu dengan Betung. Di sempadan Kedah, iaitu di Bukit Kayu Hitam dengan Danau. Di sempadan Perlis, iaitu di Padang Besar. Terpampang disinaraikan dengan gambar orang-orang yang dikehendaki oleh kerajaan Thai sebagai pengganas. Semua orang Islam. Ini dia tuan-tuan. Sedangkan umat Islam dalam rekod dia di seluruh dunia, mereka boleh hidup di tengah-tengah masyarakat bukan Islam dalam keadaan yang cukup damai. Kalau di negara kita ini sendiri pun, orang bukan Islam boleh duduk di tengah-tengah masyarakat Islam yang tak ada apa-apa. Berapa ramai orang Tionghoa duduk di kampung-kampung Melayu. Berapa ramai orang India duduk di estet-estet yang berjiran dengan kampung-kampung Melayu. Berapa ramai orang Thai sendiri, Thai yang bukan Islamis sendiri duduk di kampung-kampung Melayu. Daripada berkurun-kurun zaman tok nenek moyang sampai sekarang tidak ada apa-apa. Ini dia tuan-tuan. Tetapi oleh kerana dendam kasumat musuh-musuh Islam ini, yang didalangi oleh orientalis, memainkan diayah mereka kerana mereka menguasai media, mereka menguasai TV, mereka menguasai akhbar dan sebagainya di seluruh dunia, melabelkan keganasan-keganasan ini kepada umat Islam. Umat Islam tidak ganas. Apa yang umat Islam ialah dia mempertahankan yang hak. Kalau di Iraq dituduh dilabelkan sebagai pengganas kerana menyimpan senjata nuklear. Sekarang terbukti kepada dunia, hancur Iraq tapi nuklear tak jumpa. Mana begitu? Kalau benarlah Iraq itu sendiri terbabit dengan suatu keadaan yang begitu dahsyat, maka apa yang ada pada Iraq sekarang? Saddam Hussein dia tangkap sendiri. Banyak pemimpin-pemimpin kerajaan di masa Saddam telah pun dihadapkan dan dihukum oleh mereka sewenang-wenangnya.
Tapi umat Islam dunia masih duduk sokong Amerika. Ini dia tuan-tuan. Begitulah kita lihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa ini berlaku? Apakah umat Islam malas? Apakah umat Islam tak ada ilmu pengetahuan? Apakah umat Islam tak punya kekuatan dan sebagainya? Apa kurang umat Islam dengan bukan umat Islam? Kalau di Amerika ada orang yang miskin, begitu ramai jumlahnya. Tapi kenapa dunia tak tahu bahawa kemiskinan yang ada di Amerika lebih teruk daripada setengah-setengah kemiskinan di negara lain? Tapi kenapa dunia tidak tahu? Kerana Amerika menguasai media. Kerana Amerika menguasai TV dan radio. TV, radio dan media cetak, media elektronik dikuasai oleh mereka. Mereka sembunyi, mereka tidak dedahkan. Kezaliman yang dihadapi oleh rakyat Amerika, oleh kerajaan Amerika itu sendiri, dunia tak tahu. Bagaimana kemurnian, keindahan, kecantikan Islam yang ada di dunia ditutup supaya orang tidak tahu. Serpihan-serpihan yang kita tahu pun hanyalah ada beberapa orang, termasuklah wartawan Amerika sendiri yang bertugas di Afghanistan semasa Taliban memerintah. Dia akhir sudahnya ditangkap oleh Taliban dan dia melihat kecantikan Taliban atau kecantikan dalam Islam itu sendiri dalam penjara, dalam tahanan, apabila dibebaskan dan dia terus memeluk Islam. Dia mencerita kepada dunia tidak ada apa salah apa yang dilakukan oleh pimpinan Taliban kepada rakyat Afghanistan. Tapi kalau kita tengok media, nampak senjata tentera Taliban seolah duk tembak orang tak bersalah. Ini dia tuan-tuan. Kenapa umat Islam tertipu dengan suasana dan keadaan ini sendiri? Sehingga sampai kepada peringkat kita seolah-olah kita menghukumkan umat Islam itu sendiri. Kita yang diisytiharkan sebagai sebuah negara Islam Malaysia oleh bekas Perdana Menteri. Tapi kitalah yang bertindak menyekat kegiatan-kegiatan Islam. Apa negara Islam apa? Selepas diisytihar Malaysia negara Islam, mulalah operasi tahan ustaz mengajar di masjid, tahan mengajar di surau, tahan itu, tahan ini dan sebagainya. Dan kemungkaran-kemungkaran diberi leluasa. Walaupun permit tempat hiburan hanya pukul 12 malam. Tapi sampai pukul 3 pagi permit hiburan. Sehingga pada satu ketika di hadapan masjid negara itu sendiri pun ada disko sampai pagi. Tapi tak ada suara daripada pemimpin-pemimpin atas mengecam benda itu. Ini dia tuan-tuan apa yang berlaku. Sebab itu kalau saya baca 10 prinsip Islam Hadari. Pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Comel tengok tu. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat tentang keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mana nak datang takwa? Kalau sumber-sumber yang boleh menumbuhkan benih-benih ketakwaan itu kita tutup, kita padam. Apakah yang boleh direalisasikan ketakwaan kepada Allah kalau sekolah agama rakyat begitu sekali dihukum? Baru seorang pelajar mendapat menerima bantuan per kapita 17 sen satu hari. Berkarit kerajaan, tarik balik tak bagi. Pusat serenti RM17 sehari on sampai sekarang. Budak-budak dadah di pusat serenti, pelera dia RM17 sehari seorang. Sampai hari ini diberi hak anak sekolah agama nak benih takwa itu tadi. Allah Akbar. 17 sen sehari ditarik balik. Ini benar-benar tuan-tuan yang boleh contoh kita lihat. Habis itu bercakap masalah kerajaan adil dan beramanah. Dalam prinsip yang kedua. Kalau kita nak cakap dari segi adil dan amanah.
Tuan-tuan cuba lihat. Ni saya nak baca hak dibuat. Bukan harakah ni. Ini dalam Dewan Masyarakat. Laporan Perintis Mahkamah Atasan dan Rendah Malaysia 2004 menyatakan bahawa terdapat 5,350 kes tertunggak di Mahkamah Session Jenayah dan 76,909 kes tertunggak di Mahkamah Session Sivil di seluruh negara. Sementara itu, Mahkamah Magistrat pula mengalami masalah kes tertunggak yang paling tinggi. Setakat 1 Julai 2004, terdapat 176,021 kes jenayah dan 102,654 kes sivil yang masih belum selesai. Hal ini tidak termasuk bilangan kes yang tertunggak di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Perusahaan. Pasal apa jadi begini? Kes-kes yang macam ni undang-undang yang ada sekarang ni pun, tenaga hakim tidak disediakan oleh kerajaan yang dikatakan kerajaan adil dan beramanah untuk amanah kepada rakyat. Purata hakim yang dapat mendengar masalah setiap penduduk Malaysia adalah 1,322,225 orang. Ni jangan ambil nombor ni buat tikai ekor. 1,322,225 orang. Manakala Badan Kehakiman Negara setakat ini hanya mempunyai 73 orang hakim. Macam mana nak tegak keadilan je? You boleh cakap sajalah Islam Hadari, Terengganu Bisteri. Fakta apa benda? Ini fakta. Statistik dari laporan Perintis Mahkamah Atasan dan Rendah Malaysia 2004. Bilangan kes sivil yang tertunggak adalah lebih banyak berbanding kes jenayah. Namun pada masa yang sama, bilangan kes sivil yang dilupuskan di mahkamah rendah dan tinggi adalah jauh lebih tinggi daripada kes jenayah. Yang sangat lupus. Itu belum kita lihat kes tertunggak di mahkamah syariah. Tapi kalau hak mahkamah syariah, Allah gegeh pasal bunyi sebutir syariah. Ini Islam. Amin kita bawa kata pukul goyok. Pun betul lah juga tertunggak. Kes cerai 6 tahun tak selesai. Kok masa dicerai dulu umur dia 40. Kalau selesai umur 41, 42 dan juga kahwin dengan orang lain. Ni dah sampai tunggu 6 tahun dekat 50, siapa nak dah? Ni tuan-tuan prinsip boleh buat. 10 prinsip Islam Hadari. Saya tak nak bahas lah masalah hak Tan Sri Dr. Hamid kata Islam Hadari itu berasal daripada hadis. Itu satu celaru bahasa Arab. Saya kesian juga ke dia. Dia duk jadi penasihat lagi. Dia tak buat berhenti lah. Ada orang lain lagi hak boleh jadi penasihat. Tak ambil orang PAS, tak apa. Ambil hak muda, UMNO tu. Boleh. Kok dia kuat lagi. Hak ni dia okey. Ni dia cakap dalam ni. Apa? Dalam apa ni. Hak yang ada di depan saya ni, Dewan Masyarakat ni, tuan-tuan boleh belilah. Hadari berasal daripada perkataan Arab hadir. Hadari bermaksud keperluan semasa. Apa dia? Contohnya, keperluan mendapatkan makanan dan membina kekuatan menggunakan sains. Lagu tu dia duk. Ni Dr. Hamid sendiri. Kalau JKK nak marah ke saya, Menteri Besar Terengganu nak marah saya, baca Dewan Masyarakat. Dia rakyat sendiri. Kalau daripada hadir, dia makna apa ni? Dia daripada hadirun, hadir. Makna kalau daripada hadir ni sendiri, dia tak terbit mari hadara. Dia tak mau terbit mari hadari. Hadari itu pakai ya nisbah. Kalau nak mari hadarah dengan makna tamadud, dia mesti daripada perkataan hadara, bukan daripada hadir. Garuk semua. Kok mana jadi dia? Saya pun tak tahu dia duk nasihat apa benda tu tahu.
Saya dalam konteks orang lain tu tak berapa berasa sangatlah kepada Pak Lang boleh jadi. Iyalah dia dah latih dia orang suruh nasihat. Dia ikut kawan nasihat. Hak kawan nasihat yang teruk. Dia pergi ke Mekah baru ni pakai ihram semua suat khabar pun tunjuk duk kucuk Hajarul Aswad. Lepas tu balik tak dan buka ke ihram lagi dalam bahasa kita cakap duk bau lagi ke ihram, duk bau lagi apa orang kata Baitillahil Haram. Gi turun padang. Gi apa ni? Gi beri anugerah Seri Angkasa. Kok mana jadilah Syekh Masyur handuk bagi nasihat tentang apa benda ni? Tolonglah bagi tahu orang tua tu sikit. Pak Lah baru balik Mekah ni. Tolonglah beri kering dulu. Ni benda-benda ni. Kalau ya pun, Pak Lah tak payah pergilah. Pak Lah majlis macam ni bukan majlis jenis orang tua. Seri Angkasa ni penyanyi terbaik, pelakon terbaik, hak nu terbaik. Hak ni cukup Pak Lah tak payah pi. Dr. Hamid kata, tak payah pi Pak Lah. Habis siapa nak bagi pi? Kadir pi pun cukup. Dah, Datuk Kadir, Syekh Kadir dia Menteri Penerangan on behalf of my Prime Minister. Ni jaga orang putih. Dia boleh. Apa ke dia? Tolong jagalah maruah sikit pasal orang duk kata Perdana Menteri ni ulama. Takkan ulama lagu tu. Ulama apa seronok ikut jadi ni. Saya tak naklah sebut nama peribadi ini dari segi ini tak seronok kita, bukan jenis kita lagu tu. Tapi nak menceritakan bahawa kita bertanggungjawab. Jadi untuk nak ambil tanggungjawab, maka kita bercakap benda-benda yang macam ni. Supaya jangan kita sama-sama terlanjur. Kita nak jaga maruah Islam. Kalau benar Islam Hadari nak menjaga maruah Islam, kenapa benda-benda ini dianggap kecil? Kenapa benda-benda yang begitu dahsyat menampar dan mencalit arang di muka Islam itu sendiri dianggap kecil? Tuan-tuan, banyak lagi lah. Dia kata pula kita berusaha membina negara dengan mengekalkan kemakmuran, kesihatan dan bekalan makanan yang mencukupi. Hal ini merupakan suruhan agama, bukan mengamalkan suruhan akidah semata-mata. Inilah yang dikatakan Hadari. Pasal apa dia jadi gitu? Syariah nak jadi dia mesti ada hubungkan dengan akidah. Dia bukan boleh berdiri berasing. Orang buat kuih seri muka pun kalau tepung dengan pulut tak takut, orang panggil seri muka tak jadi. Pegang tangan. Pegang hak ni hak balik atas tu. Tangan. Pulut lain, gigi lain. Tak ada kerja. Betul lah dalam Islam tu dia ada akidah, dia ada syariah, dia ada rohaniah dan sebagainya ni. Bagai-bagailah nama yang dia nukan maknanya syariah, akidah, syariah. Betul dalam Islam ada lagu tu. Tapi dari segi pelaksanaan dia serentak. Sebab itu allazina amanu wa amilus solihat. Amanu tu akidah, amilus solihat tu syariah. Dalam khitab Allah dalam ayat sini pun dia al-atfu bil waw, ataf dengan waw, maknanya alladzina amanu, yang beriman dan yang beramal soleh dengan waw. Apabila waw kita duk mengaji nahwu Arab ni, kaedah dia ialah al-atfu bil waw lil mutlaqil jam'i. Maknanya amanu dengan amilus solihat mesti berjalan serentak. Kalau amanu pergi, amilus solihat tak buat, tak sempurna juga, tak jadi. Kalau buat amal soleh, tapi tak beriman, tak jadi. Tak tahu lagu mana jadi. Hak dia nak acuannya. Sebab itu jangan kita main logik semata-mata benda ni, tapi kena main kaedah ilmu. Alladzina amanu wa amilus solihat. Kalaulah boleh berasing amal soleh dengan amanu, makna boleh berasing syariah dengan akidah. Bun siu tu. Nak kata arwah ke bun siu? Bun siu Honda ni tuan-tuan dia buat. Masa nak buat masjid negeri Pulau Pinang dulu, dia sedekah 1 juta lebih. Kalau nak nama sedekah. Oh, 1 juta lebih. Kita nak cari butir mata 1 juta beri ke masjid. Allah.
Ustaz bagi banyak mana ustaz, orang kutip rumah buat masjid 50 riyal pun banyak. Sama hak kutip kat atas badan malam ni tak terbit tangan dari kocek pun ada. Slow. Tapi rokok beli. Rokok ni tuan-tuan, daun makan ni kambing pun tak nak. Ni minta maaf lah kan, orang isap rokok tu, dia nak marah-marah lah. Tapi nak cerita kambing pun nak. Kambing kita tengok tu, lagi. Kambing tak nak, orangnya nak boleh. Masa di kampung saya dulu, orang tua-tua dia nak pergi bukit masa zaman tu, tak ada ni dia jenis syarpok, jenis apa, spray apa bala ni. Dia pakai maka kasih. Dia celup maka kasih tu, air dia tu dia ikat di peti. Lepas tu masuklah kebun lagu mana, cicak. Orang kata apa, lagu mana banyak pacak-pacak tak naik lah. Pasal baru air bakar. Pacak pun tak nak tau, kau termakan. Tak apalah, ini cerita lain dah acak-acak je. Tadi masuk bak cerita tadi tuan-tuan. 1 juta bungsiu bagi ke masjid. Lepas tu bungsiu ni pula mati dalam bulan puasa. Oh, habis nak buat apa lagi tuan-tuan, 1 juta sedekah ke masjid, mati pula dalam bulan puasa. Tak ada seksa kubur dah. Tapi pasal apa tak jadi dalam konteks Islam? Pasal akidah dengan syariah tak selari. Pasal apa? Dia tidak alladzina amanu. Ini dia sampai tak kata. Sebab itu yang kita duk bincang masalah ini. Kalau betul Islam hadari ini dengan 10 prinsip ni tadi, prinsip ni ialah yang ada dalam Islam. Kamu tak payah duk belajar banyak, buat seminar, tak payah duk buat ucapan Terengganu Bistarilah Islam Qadari ke apa itu sini. Ajak rakyat, mari kita balik kepada Islam yang syumul. Selesai cerita. Tak payah duk seminar, tak payah duk suruh pegawai tu, ustaz ni, tok mufti tu, kasapa ke pergi duk bro Islam hadari berbelik sana sini. Soal 2-3 kali duduk tak jawab. Tak payah cakap. Perdana Menteri cakap, saya di atas kepimpinan saya, walaupun saya UMNO, Barisan Nasional, tapi saya nak mengajak rakyat semua, marilah bersama-sama bantu saya untuk kita kembali kepada Islam yang syumul, Islam hakiki, Islam yang sebenar. Dalam semua aspek. Ya Allah. Ini pasal pada Umawi ni pula. Lebih pelik tuan-tuan. Hak di sini lagi pelik lagi. Ni nak berhabis dah ni, pukul 5 minit, pukul 12 ni tuan-tuan. Dia jawab di sini apa dia lagi? Kalau orang tanya, rojokkan Islam hadari. Wartawan ni tanya tadi, apakah rujukan Islam hadari di negara kita, di negara ini untuk dijadikan contoh? Kalau orang tanya, apa rujukan Islam? Kita kira Quran, hadis, ijma' ulama' kiyah daripada dulu, hak tu orang jawab. Tapi Islam hadari ini rujukan dia kata, menubuhkan Petronas. Dia kata contoh kita tubuh Petronas 25 tahun yang lalu berjaya menggali minyak di lebih daripada 30 buah negara. Inilah contoh suruhan Islam. Ku mana jadi ni Syekh? Cuba tengok. Lepas tu pula kita dalam konteks sekarang kerajaan cuba dalam konteks ini pula dia kata juga kita turut membina lebuh raya. Itu rujukan Islam hadari. Jadi lagu mana ni kita pun tak reti. Dia fikir apa benda tak tahu, dia bercelaru habis. Ini yang perkara-perkara yang kita Allahu Akbar. Ni tak boleh tuan-tuan beli, baca, hatam, tengok sendiri apa semua cerita. Kita nak kecek lebih pun benar ada dalam ni dah. Ni. Cuma apa yang pernah saya membaca, kertas kerja awal Islam hadari. Sebelum diisytiharkan itu, ditulis dan dibentangkan oleh penasihat Perdana Menteri ini yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri kita. Ni dia bekas ketua pengarah saya juga, dia pun menteri saya masa duduk kerja dulu. Memang pun duduk pun sempadan dia sek saya baling.
Jadi bercakap ni boleh serupa dengan orang besuk, dengan orang serupa dengan orang jertih dengan pasir putih lah. Tak ada ubah baru. Jadi apabila dalam keadaan yang semacam ini tuan-tuan, kalau kita nampak Allahu Akbar, kita cukup heran. Jadi apa yang dalam kotak kerja itu tadi dibentangkan, dia kata tujuan Islam Hadari ini ialah untuk menjamin 800,000 pegawai dan kaki tangan di seluruh kerajaan, di seluruh negara, 800,000 pegawai dan kaki tangan kerajaan di seluruh negara akan kekal menyokong UMNO dan Barisan Nasional sekurang-kurangnya sehingga tahun 2020. Itu kita kerja. Itu kertas konsep yang mula bentang kenapa Islam Hadari. Jadi makna jelaslah kepada tuan-tuan bahawa Islam Hadari adalah helah politik UMNO dan Barisan Nasional semata-mata. Bukan ada tujuan untuk kepentingan kemurnian untuk kedaulatan Islam seperti yang mana yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ini terbukti dengan apa yang mereka jelaskan sendiri, kertas mereka sendiri, mereka buat sendiri, apa semua sendiri. Kita bukan duk jawab hak kita, bukan ini hak kita, tak, hak dia. Kita baca bahasa ini. Dan ini dia tuan-tuan, wallahu'alam lah kalau masa dah tak ada ni, jadi kalau saya nak cerita lagi pun panjang, cuma malam ini tuan-tuan, seperti mana diumum oleh Tuan Pengurusi tadi. Kita berhadapan dengan suatu perencanaan yang begitu licik, begitu licin oleh Yahudi, pertubuhan Yahudi sedunia. Dan dalam buku Gerakan Freemasonry yang bagi saya mesti kita umat Islam baca. Kita tak tahu, saya pun selama saya belum baca buku ni, saya tak tahu bahawa dalam dolar Amerika, di dolar Amerika, $1 Amerika itu sendiri, ada lambang-lambang Zionis, ada lambang-lambang Yahudi yang mengimpen untuk mendiayahkan kita ini sendiri. Kalau kita tengok sebelah belakang ni, sebelah belakang dia punya $1 Amerika, dolar Amerika ni sini dalam buku ni, dia kata di sini di sebelah kanan tu lambang Illuminati dan di sebelah kiri pula lambang Zionis. Buku ini ditulis dan dihasilkan dengan juga kesempatan untuk mendapat sedikit pandangan sebelumnya oleh kita punya Syekh Ahmad Yassin, pemimpin Hamas, yang tuan-tuan sedia maklum bahawa dia sempat pada pagi itu sembahyang subuh dengan kerusi roda dia itu tadi. Lepas tu selepas sembahyang subuh apa semua, baru dia dibom daripada jarak jauh dengan bahasa mudah kita oleh Israel sehingga dia hancur berkecai mati syahid dengan kerusi dia apa semua habis. Yang ini juga ditulis di dalam ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Didedahkan dalam ini bagaimana gerakan Yahudi sedunia ini sendiri merancang termasuklah di negara-negara di Asia Tenggara. Termasuk Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura, dan di negara-negara yang lain lagi di Asia Tenggara. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca ini, kita akan dapat kenal bagaimana langkah-langkah Yahudi sedunia. Kepada ibu bapa yang rasa tak berapa mampu nak baca ini, kita belilah untuk hadiah kepada anak-anak kita. Supaya mereka tidak terperangkap dengan diayah musuh ni. Elaklah daripada duk beli majalah Hai, Mangga, URTV, kata tu orang. Hak tu majalah tu duk cerita, kata dia ni baru kahwin, lepas tu baru nikah dah. Anak dulu beranak di Kuala Lumpur, anak ni nak beranak London. Tak tu lah dalam buat tu. Ini buat terbit pula, apa dia punya album baru, dah jual banyak. Hak tu lah. Hak ni apa knowledge, apa dia punya nilai ilmu, nilai maklumat, nilai pengetahuan yang berguna, tak ada. Jadi buku ni tuan-tuan, harga dia RM15 sebuah. Yang juga hasil daripada jualan ini akan turut membantu dua orang sahabat kita yang sedang belajar di Al-Azhar untuk buat master dan juga PhD yang tidak mendapat mana-mana peruntukan dan bantuan. Jadi tuan-tuan beli hak ni, orang kata apa, kita boleh dapat baca dan kenal langkah-langkah Yahudi. Dan yang keduanya ialah sekaligus dapat juga sebahagian kecil daripadanya untuk membantu kepada dua orang pelajar ini tadi. Jadi saya
Dengan itu saya lancarkanlah buku Gerakan Free Missionary, musuh dalam menghancurkan Islam, musuh yang baru seminggu baru lepas cetak ni dan belum ada dalam pasaran. Dan buku ini kita dapat ISBN ni yang ada semua lekat ni. Itulah sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ada di dua tempat, di meja